Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Bersama-sama saya adalah salah seorang peserta takaful ikhlas saya, seorang guru yang telah disahkan mengidap penyakit buah pinggang tahap 5. Jadi saya bagi pihak takaful ikhlas ingin mengucapkan takziah dan berasa sangat sedih di atas berita yang mana cikgu disahkan mengidap penyakit tersebut. Saya berharap cikgu bersabar dengan ujian Allah SWT. Jadi di sini bolehkah cikgu menceritakan sedikit bagaimana penyakit kegagalan buah pinggang tahap 5 ini mempengaruhi kehidupan seharian cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak takaful ikhlas kerana sudi mewawancara ataupun buat soalan tentang polisi inilah. Jadi pertamanya nama saya Muhammad Nasir Arifin dan saya seorang guru yang masih lagi sedang mengajar dan sedang bekerja dan berumur 30 tahun. Jadi saya menghidapi penyakit kegagalan buah pinggang sejak daripada tahun 2015, pada hujung tahun 2015 sehinggalah sekarang. Jadi penyakit yang saya hadapi ini merupakan salah satu titik hitam dalam kehidupan saya. Walaupun terdapat pelbagai hikmah di sebalik penyakit ni, tapi penyakit ni merupakan satu perkara yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan saya, sebab dari segala segi penyakit ni mempengaruhi. Contohnya dari segi kewangan, dari segi masa, dari segi tenaga saya sebagai seorang guru. Dari segi kewangan kita perlukan banyak perbelanjaan untuk hemodialisis dan sebagainya. Kemudian dari segi masa kita perlukan masa lebih kurang 4 jam untuk membuat hemodialisis dan rawatan lain. Dan seterusnya dari segi tenaga kita, bila kita buat hemodialisis pun kita tak akan berada dalam keadaan yang betul-betul sihat. Jadi penyakit yang saya hadapi sekarang ni sangat-sangat mempengaruhi kehidupan saya pada masa sekarang. Bagaimanakah polisi takaful ikhlas yang cikgu ambil dapat membantu dalam perkara ini? Jadi dalam salah satu perkara baik ataupun hikmah, Allah dah tetapkan segala keburukan tu mesti ada kebaikannya. Jadi dari segi hikmahnya saya nampak saya sangat beruntung sebab saya telah sempat untuk mengambil polisi takaful perubatan. Sebelum ni saya ambil takaful untuk simpanan sebelum masa saya awal-awal bekerja. Jadi selepas saya sah perkhidmatan, saya tukar kepada takaful perubatan. Jadi kalau ikut hajatnya saya pun kalau ikut kita punya keinginan pun mungkin kita letak target kita sakit umur mungkin 40 tahun, 50 tahun. Tapi Allah uji saya di umur 30 tahun. Mana kalau ikut kehidupan saya bersukan, saya aktif. Tapi yalah, kalau telah ditulis macam tu. Jadi untung saya ambil polisi takaful ni. Alhamdulillah. Pada awalnya saya masuk ke hospital Taiping. Dan pada awalnya saya macam tak boleh nak menerima hakikat bahawa saya kena penyakit buah pinggang tahap 5, di mana saya kena hemodialisis. Jadi saya pergi ke KPJ di Ipoh untuk dapatkan kepastian di sana, dan saya berjumpa dengan pakar lebih kurang 4 hari dan hampir 7,000 untuk perbelanjaan perubatan di sana. Dan Alhamdulillah dengan polisi takaful yang saya ambil sekarang ni dapat membayar dan dapat melancarkanlah segala apa yang saya hadapi sekarang. Dan kemudian baru-baru ni pula saya dimaklumkan bahawa pelan takaful yang saya masuk ni ada polisi untuk kritikal, iaitu sebanyak 10,000. Jadi walaupun kita lihat penyakit ni tidak boleh dibayar dengan duit sebenarnya, tapi Alhamdulillah lah, dengan duit yang kita dapat tu sedikit sebanyak dapat bantu saya dalam mungkin kita nak berubat cara lain ataupun perkara-perkara lain, insyaAllah. Okey, terima kasih cikgu. Apakah nasihat cikgu kepada orang yang belum mempunyai perlindungan takaful? Jadi orang kata kalau tak kenal maka tak cinta lah. Saya dah kenal benda ni dan saya dah hadapi benda ni. Ada orang di luar sana yang dia sihat, dia rasa diri dia kuat, badan dia sihat, dia bersukan. Tapi bila sebut tentang rezeki, penyakit, ajal maut ni kita tak boleh nak tentukan bila. Jadi macam saya, bila saya kena benda ni secara tiba-tiba, penyakit ni, Alhamdulillah lah, saya masuk dalam orang yang beruntung. Saya ada pelan takaful yang dapat bantu saya. Jadi macam mana dengan orang-orang lain yang tak pernah masuk, yang
tak tahu pun tentang adanya takaful ni. Jadi saya sangat-sangat sarankan orang-orang di luar sana yang mungkin ada lebihan duit ataupun dia ada duit lebih daripada gaji dia, masuk takaful, insya-Allah sedikit sebanyak dia akan dapat bantu dari segi perubatan dan segi simpanan sendiri. Saya difahamkan cikgu biasanya mendapat kelas pertama lah untuk rawatan di hospital kerajaan. So bagaimana pendapat cikgu, adakah perlu pejabat jawatan awam ni untuk mengambil pelan takaful? Memang ada tertulis dalam perkeliling bahawa setiap pejabat awam yang bergrade grade GG 41 dan ada grade-grade tertentu dia akan dapat kelas 1. Tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri berada di hospital, tak semua yang pejabat awam akan ditempatkan ke kelas 1. Terutamanya bila kita menghidap penyakit-penyakit kronik yang perlukan tindakan susulan, yang perlukan rawatan rapi daripada pihak hospital. Macam saya sendiri, saya ditempatkan di kelas ketiga dan saya terima kelas ketiga sebab nurse ada di situ. Jadi kalau apa-apa berlaku, kita akan terus follow up dengan nurse. Untuk kelas 1 ni, selalunya ialah satu masalah dia memang akan penuh lah sebab orang akan minta ke kelas 1. Yang keduanya hanya untuk penyakit-penyakit yang biasa, contohnya demam ataupun yang tak perlukan tindakan susulan daripada nurse. Jadi bagi penjawat-penjawat awam di luar sana yang ada persepsi bahawa tak perlu takaful, perlu dah ada grade 1 untuk perubatan, saya rasa itu adalah satu tanggapan yang tak benar. Dan saya rasa perlu ambil takaful sebab walaupun kita ada layanan grade 1 di hospital, tapi tak semestinya kita akan pergi ke sana. Tak semestinya kita akan dapat rawatan yang betul-betul elok di sana. Mungkin kita akan kena pergi ke KPJ untuk dapatkan susulan, rawatan susulan di sana. Jadi di tempat swasta kita perlukan dana ataupun kita perlukan duit untuk membayar rawatan kita. Jadi di situlah fungsinya polisi takaful ni. Jadi saya sarankan walaupun penjawat awam, kita perlu ambil takaful untuk membantu kita. Okey, dengan itu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada cikgu kerana sudi berkongsi pengalaman. Saya berharap ujian yang ditimpakan kepada cikgu ini, cikgu bersabar kerana insya-Allah ganjaran yang lebih besar menanti cikgu. Ya, insya-Allah. Saya Hasrina Hashim daripada Al-Syam Agency dan juga pihak agensi kami sentiasa mendoakan cikgu semoga cikgu dan keluarga cikgu bertambah bahagia dan mendapat rahmat Allah SWT, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama.